Speaker. Speaker apa? Surah On. Button hujung. Surah Al-Ma'idah ayat ke 27. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir atammim bil khair ya fattah ya fattah ya razaq ya alim wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma Allahumma rabbana ihdina siratal mustaqim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu 'alaihim naba'a ibn Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Baik, ini ialah cerita anak Nabi Adam alaihissalam. Ikut riwayatnya, anak dia berjumlah 22 pasang. Ikut riwayatnya 22 pasang. Tanya Ustaz Adil lah berkenaan dengan hadis-hadis dia. 22 pasang dan pasang ni pasang berkembar. Kembar pula berpasang pula. Iaitu kembar lelaki perempuan. Muka surat ayat ke-27. Jadi anak Nabi Adam ni, anak-anak dia berpasang kembar pula lelaki perempuan. Jadi oleh kerana tidak ada manusia, maka dikahwinkan yang lelaki, yang pasangan A, pasangan pertama kahwin dengan pasangan yang kedua. Begitulah. Yang lelaki kahwin dengan perempuan, adik-beradik. Lelaki dia yang perempuan. Yang lelaki itu kahwin dengan kakak dia lah dia. Pasangan yang satu lagi. Begitulah hukum masa tu. Jadi di antara dua beradik ni ada banyak lain, anak-anak lain ada lagi. Cuma cerita yang terlibat ni ialah Habil dengan Qabil. Qabil ni yang tua. Dia nya handsome, bini dia pun yang adik perempuan dia tu cantik. Kembar dia tu cantik. Yang Habilnya pula adik perempuan dia tu kurang sikit. Yang adiknya, yang pasangan adik dia tu, adik perempuan dia tu kurang sikit. Jadi apabila Allah Ta'ala perintah suruh kahwinkan di antara tu, terpaksalah mengakui pasal perintah. Jadi walau macam mana pun adalah terkesanlah di hati-hati mereka ni. Ini pula cerita berkenaan mereka berdua, tapi cerita berkenaan dengan korban di antara dua beradik ni. Maknanya Allah Ta'ala sudah syariat korban ni pada mula-mula lagi. Mula-mula keturunan pertama tu sudah kena korban dah. Jadi korban ni berasal kepada mengikut setengah-setengahnya korban. Ni tanam sayur, ni ada bukti yang sahih gitu. Jadi korban ni biasanya binatang lah. Ya ada syariat korban ni asi-asi tanaman. Tak ada syariat kata gitu. Jadi yang paling sahih ialah korban ni korban binatang lah. Jadi Habil
korban hasil ternakan dia yang paling gemuk, yang paling cantik. Yang abangnya pula beri yang kurus. Yang kurus, yang tua, yang kurus. Jadi akibatnya dia tandanya letak korban tu atas bukit ke gitulah. Di panah peti. Yang mana di panah peti itu maknanya yang itu diterima korban lah. Yang mana tak di panah peti itu tak terima korban. Begitu juga syariat peragi hak dulu nabi-nabi dulu, siapa iaitu nabi-nabi dulu harta rampasan perang ni dilonggokkan satu tempat, kemudian ada peti mari panau terbakar apa. Kecuali syariat Nabi Muhammad saja, harta tu dibagi-bagikan dengan orang-orang yang berperang. Ini cerita dia. Watlu alaihim naba abna Adam bil haqq. Dan ceritalah, bacalah kata mereka, mana kepada orang ramai, berita anak Adam, anak Nabi Adam bil haqq, dengan yang benar-benar berlaku. Idh qarraba korbanan, yaitu ketika berkorban suatu korban, yaitu ketika mereka berkorban dengan suatu korban untuk kami, untuk Allah Ta'ala. Jadi Qabil memberi binatang yang kurus, Habil memberi binatang yang gemuk. Ikut ceritanya kibah lah. Fatuqabbila min ahadihima, maka Allah Ta'ala menerima korban salah seorang daripada mereka. Walam yutaqabbal min al-akhar, dan tidak menerima korban salah yang kedua, iaitu yang Qabil tak terima korban, yang Habil diterima korban. Bila tak terima tu dengki, berdengki. Orang yang tak terima korban tu berdengki dengan orang yang Tuhan terima korban. Dengki. Ini cerita Abel dengan Cain. Dalam in English dia kata Habil tu namanya Abel dalam Bible. Qabil tu Cain. Qabil tu dalam Bible, dalam Englishnya dikata Cain. Dua beradik. Qabil apa tadi? Qabil, Cain. C-A-I-N, Cain. Habil itu Abel, A-B-E-L, Abel. Jadi bila salah satu diterima, nak marah dia. Dia yang korban sikit. Apabila Tuhan tak terima, dia nak marah pula. Nak marah kepada Habil. Jadi Qabil nak marah kepada Habil. Dendam tu banyak kes dah lah. Banyak kes lah. Yang ni kahwin dengan adik dia. Adik dia cantik. Yang ni kurang cantik. Yang ni dia nak kahwin dengan adik dia. Tak boleh syariat kata tak benar. Lalu dia berkata, Qabil berkata, qala la'aqtulannaka, aku pasti akan bunuh kamu. La'aqtulannaka. Habil pula berkata, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala terima korban daripada orang yang takwa. Ya tak takwa, tak terima. Lagi marah dia. La'im basatta ilayya yadaka, sekiranya kamu hulurkan tangan kamu kepadaku, iaitu untuk litaqtulani, untuk membunuhku, ma'ana, tidaklah aku bibasitin ya dia ilaika, akan menggerakkan tangan kepada kamu,
liaqtulaka, untuk membunuh kamu. Mana Habil kata kalau kamu gerak tangan pun tak lawan. Tak lawan. Nah, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut pada Allah, Rabbul Alamin, Tuhan pencipta pemelihara alam. Inni uridu, sesungguhnya aku sangat ingin, antabu abi ismi, untuk Allah Ta'ala menerima taubatku, wa ismika, sesungguhnya aku, inni uridu, sesungguhnya aku ingin, antabu abi ismi, untuk kamu bawa balik dosaku, wa ismika, dan dosa kamu sendiri. Maknanya orang yang bunuh siapa-siapa ni, dosa orang yang kena bunuh tu orang terpikul pula. Kita bunuh satu orang, orang yang kita bunuh tu, dosa orang tu kita pikul pula. Kita bunuh dia ada sekali, cah. Lepas tu dosa dia tu kita pula pikul. Oh, tu dia. Berapa cah? Tak tahu, 2 cah ni tak? Dosa orang tu satu hal dah. Fataku min ashabin nar, maka jadilah kamu pemilik neraka. Pemilik neraka. Wa dzalika jazaa'ul zalimin, dan demikian itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Orang zalim langgar perintah Allah. Fatawa'at, maka menjadilah, fatawa'at lahu nafsuhu, maka menjadilah mudah baginya, iaitu bagi Qabil, nafsahu, untuk mengikut hawa nafsunya, bunuh, untuk mengikuti hawa nafsunya, qatla akhi, untuk bunuh saudaranya. Jadi niatnya nak bunuh, dan nak bunuh, perasaan nak bunuh tu jadi mudah. Bila jadi mudah tu, faqatalahu, maka dia pun bunuh habis. Fa asbaha minal khasirin, maka jadilah dianya orang yang rugi sungguh. Iaitu dialah orang mula-mula bunuh orang, maka dosa orang-orang yang bunuh orang lepas pada tu, orang yang bunuh orang lepas pada tu tiru Qabil bunuh. Maka jadi semua dosa-dosa orang yang bunuh orang ni, Qabil je. Qabil pun boleh juga dosa. Allah. Dosa kawan tu satu, dosa dia bunuh orang tu satu, dosa orang yang kena bunuh tu dia pikul. Lepas tu siapa yang bunuh, dia jadi presiden case. Jadi dosa sama banyak orang yang membunuh orang lain tu, dia juga tanggung sampai ke akhir zaman. Allah. Qabil. Buah nama anak Qabil. Apa dia? Buah nama anak Qabil. Tak boleh bunuh nama anak Qabil lah. Ada. Allah. Equestrian kuda. Malaysia di equestrian kuda. Betul. Qabil. Yang main equestrian kuda tu, sportsman. Nama dia Qabil. Qabil. Allah. Qabil Allah. Nama-nama yang buruk. Ada macam-macam nama. Bila kita tahu patut kena tukar. Ni Azlam. Ni Azlam. Orang yang zalim. Ni yang zalim. Dia Azlam ke Aslam? Azlam. Orang zalim. Orang yang ni yang zalim. Allah. Bila nama-nama yang boleh pelik gini, bila kita tahu, maka orang tu tukarlah nama dia. Dia bubuh nama tu bapak dia yang tak kerti apa benda. Nama sedap ya. Nurzina. Banyaklah nama-nama ni. Tak boleh nak cakap lah nama ni. Banyaklah nama-nama. Zulkifli nama Nabi. Zulkifli. Tak apa orang panggil Zulkifli. Orang panggil Zulenggung. Wa dzalika jazaa'ul zalimin,
Demikianlah balasan bagi orang yang zalim. Wa tawa'at lahu nanti. Faba'athallahu ghuraba. Maka Allah Taala bangkitkan, iaitu Allah Taala kirimkan satu burung gagak. Dia tak pernah berlaku pembunuhan dan tak pernah ada orang mati lagi ni. Nabi Adam hidup lagi ni maksud ni. Jadi dia dah bunuh adik dia. Maka tak erti nak buat apa, dia terbujur situ dah. Mati dah. Nak buat macam mana tak tahu. Dia bunuh dah, tak ada apa-apa dah. Dia ambil batu katanya. Batu tutup kepala, mati. Mati tu, okeylah mati tu. Jadi mayat tu situ tu. Tak erti nak buat apa. Tak erti nak buat apa. Maka Allah Ta'ala utuskan satu ekor burung gagak. Yabhathu fil ardi, menggali-gali pada tanah. Liyuriyahu, untuk dia lihat, iaitu untuk dia diajar padanya kaifa yuwari sau'ata akhi, bagaimana dia nak kuburkan mayat saudaranya. Ikut riwayatnya, dia tengok gagak 2 ekor mari belaga. Lepas tu gagak seekor lagi bunuh gagak tu. Lepas bunuh tu gagak tu gali tanah, bubuh dalam bubuh mayat gagak tu yang mati tu. Lepas tu kamu, dia pun tahulah macam mana nak buat. Mana Tuhan hantar burung. Burung pula burung gagak. Jadi burung gagak ni waktu zaman Nabi Adam lagi ada dah burung gagak. Qala ya wailata, dia kata alangkah bodohnya aku, alangkah sesanya aku. Ajastu. Kenapa lah aku ni tak mampu sehingga boleh jadi macam gagak ni pula dah. Aku misla hadza, untuk jadi seperti ini. Uraba, iaitu seperti burung gagak ni. Jadi aku ni macam mana lah, aku ni otak sama kelas dengan burung gagak. Gitu lah tak? Macam mana lah aku ni, aku fikir tak boleh juga. Burung gagak tu lebih cerdik pada aku. Mana kelah aku bunuh orang ni lebih teruk daripada burung gagak. Fa'awariya sau'ata akhi, maka aku tupi mayat saudaraku, iaitu tanam saudaraku. Fa asbaha minan nadimin, maka jadilah dia tu satu orang yang menyesal. Dia taubat tidak? Taubat berdosa. Wallahu a'lam lah, Tuhan terima ke tidak dia ni. Tapi ceritanya lagu tu. Baik, bab lain pula. Min ajli zalika, daripada sebab yang demikian itu, katamna ala bani Israil, kami tetapkan kata Bani Israel itu, annahu man qatala nafsan, barang siapa yang membunuh satu orang jiwa bi ghairi nafsin, tanpa orang itu membunuh sesiapa, au fasadin fil ard, atau buat kerosakan atau bumi, buat syirik pada Allah, murtad. Faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seolah-olah dia sudah bunuh seluruh orang manusia. Telah ditetapkan ke atas Bani Israel, siapa-siapa yang bunuh siapa-siapa, maka hukumnya ialah seperti bunuh seluruh manusia. Awak cuba bayang, cah bunuh seorang seperti pada bunuh seluruh manusia. Allah. Dosanya pasal bunuh orang ni nak beritahu dosa besar lah. Dosa besar. Baik, mengikut syariatnya Yahudi ada kitab Taurat.
dengan Zabur. Nabi Isa AS mari dengan bawa kitab Injil. Maka Yahudi itu nak bunuh Nabi Isa. Itu cerita Habil yang Qabil tadi lah. Kerana dengki semua tu. Begitu juga apabila Nabi SAW diutuskan, Yahudi dengan Kristian ni nak bunuh Nabi Muhammad. Supaya kita yang sama. Anda mari daripada satu perasaan dengki. Begitulah juga ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah ni senantiasa nak kacau, nak bunuh ahli sunnah. Passion dia. Jadi kalau awak bertemu tu, passion dia dah gitu lah. Ha? Wa man ahyaha, barang siapa yang menghidupkan satu-satu orang, fakana annama ahyan nas, barang siapa yang menghidupkan satu orang, maka seolah-olah dia menghidupkan seluruh manusia, jami'ah, seluruh manusia. Maka cuba awak bayangkan kalau awak masukkan Islam satu orang, seolah-olahnya semua orang yang daripada generasi dia tu awak masuk Islam. Anak gitu, seluruh generasi dia, anak dia, bini dia, keturunan dia, semua sekali yang beriman bakal tu turun bawah tu pula, seolah-olah awak mengislamkan semua setiap seorang tu pula. Allah. Mau ke tak mau ni? Allah. Dan kita Islamkan ayah dia mengislamkan bini dia, mak dia, dengan anak dia dan sebagainya, turun. Jadi Islam habis. Asal daripada seorang, Islam belakang. Bukan? Yang itu tu kalau dia ngantuk, dia masuk tidur dalam tu. Nah, pukul 9 kasih tidur sama dia. Dengar kau lagi. Apa ni? Pukul 9 tidur sama awak. Okey. Cukup. Baik. Wa qad ja'atuhum rusuluna, sesungguhnya telah datang pada mereka rasul-rasul, para rasul kami, bil bayyinat, dengan bawa keterangan yang jelas nyata. Thumma inna katsiran minhum, kemudian benar-benarlah kebanyakan daripada mereka itu, ba'da zalika, selepas daripada demikian mari Nabi dan Rasul tadi, fil ardi, atam bumi itu, la musrifun, benar-benar melampaui batas, taqimu ajakan tauhid nabi-nabi, iaitu musrifun situ jadi musyrikin. Musrifun benar-benar, lam tu la musrifun, lam tu makna tahqiq, maknanya benar-benar akan jadi orang yang melampaui batas, dan melampaui batas ialah musyrikin. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu, sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Wa yas'auna fil ardi, dan mereka membuat atau muka bumi ini fasada, kerosakan, iaitu syirik bid'ah dia buat. Dianya bila kita larang dia marah. Dan dianya buat syirik bid'ah dalam agama. Ay yataqatlahu an yuqattalu, bahwasanya mereka dibunuh, au yusallabu, atau mereka disalib, au tuqatta'a, atau mereka dipotong, aidihim, tangan-tangan mereka, wa arjuluhum, kaki-kaki mereka, min khilafin, daripada dengan cara bersilang, au yunfau minal ardi, ataupun mereka buang daerah, buang negeri.
Dzalika lahum khizyun fid dunya. Yang demikian itu bagi mereka itu kehinaan atas muka bumi. Walahum fil akhirah, dan mereka di akhirat kelak, bagi mereka di akhirat kelak azabun azim, azab yang teruk, azab yang besar. Mana siapa-siapa yang memerangi Allah dengan Rasul, apa dia? Perang agama dia, khianat pada agama dia. Lepas tu dia sendirinya buat syirik, dia sendiri buat syirik, buat bid'ah dia sendiri. Maka orang-orang seperti ini ay yuqattalu, sama ada mereka dibunuh, au yusallabu, atau mereka disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin, atau mereka dipotong tangan kanan dengan kaki kiri dia secara silang, au yunfau minal ardi, ataupun mereka dibuang dari arah. Itu ialah pembalasan kehinaan di dunia, tapi akhir walahum fil akhirah, tapi azab mereka di akhirat kelak azabun azim, azab yang besar. Illa allazina tabu, melainkan orang-orang yang bertaubat, min qablu, sebelum daripada mereka ditangkap, dibunuh. Itu dia, sebelum ditangkap. Jadi bertaubat, masa bertaubat tu, masa bertaubat, masa nak pacul tu apa? Masa min qablu, sebelum pada diperangi itu, sebelum diperangi itu. Siapa yang bertaubat sebelum diperangi itu, an taqdiru alaihim, kamu menguasai ke atas mereka, iaitu kamu ada kuasa menangkap, nak bunuh mereka. Fa'lamu, maka ketahuilah, in annallaha ghafurur rahim, bahwasanya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi amat belah kasihan kepada siapa-siapa yang kena ni. Allah Ta'ala, awak nak bunuh dia pun boleh, nak apa boleh. Dia perang kan, perang buat keputusan macam perang dunia kedua tu. Selepas perang benar tu, maka digantung yang Masita kan? Yang Masita digantung kerana akibat tu mati tu boleh nak pula. Tidak kata gantung tu, lepas tu lepas pada tu okey, tak ada dosa lagi tu tak. Yang raya Masita, the Tiger of Melaya, yang takluk Melaya, bukan Jepun. Lepas tu yang Hitler, yang menteri tu yang gantung apa tu kan, yang kena jail, yang gantung kena jail, macam-macam lah nah. Itu apa pada tu mana pula macam Hitler ni tak ada dibunuh, tak ada ditangkap, tak ada dipenjara kan, maka dia boleh lari lah di atas bumi ni. Lepas tu mati tu boleh beda. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah kepada kamu jalan wasilah. Jalan ni lah, pokok habis dah guna ni. Ni ayat ni. Ayat ni. Ayat 35 ni. 35 ni bukan main lagi ni. Dia kata ni tawasul ni. Al-wasilah ialah Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabtagu, carilah kamu kepada wasilah, iaitu wasilahnya jalan. Jalan ke mana? Cara apa dia jalannya? Quran dan hadis. Dianya wasilah tu ada apa-apa. Maka tawasul tu wali-wali nabi-nabi mereka pula lah. Balik pada asal balik. Ini pokok habib ni, pokok tarikat tu, ayat ni. Wajahidu fi sabilillah, wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah kamu selepas dapat wasilah tu. Wasilah tadi iaitu Quran dan hadis tu. Fi sabilihi, pada jalan Allah. La'allahum tuflihun, supaya kamu dapat kemenangan. La'allakum tu makna mudah-mudahan. Allah Ta'ala kata mudah-mudahan.
Allah Ta'ala tak cakap bohong. Maknanya kamu supaya kamu dapat kejayaan. Itu makna dia. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, lau anna lahum ma fil ardi jami'a, kalau di mereka tu ada harta penuh bumi, bagi mereka harta jami'a, semua sekali bumi, wa mithlahu ma'ahu, atau seumpama tu lagi digandakan. Ayat lain kata penuh bumi emas, dan sekali ganda pula lagi harta. Laftadau liyaftadu bihi min azabil yaumil qiyamah, mereka akan tebus dengan harta tadi daripada azab, diazab Allah pada hari kiamat. Allah Ta'ala nak dengan kita ya satu kali ya, kita buat salah, minta maaf ya, taubat ya. Allah Ta'ala nak yang tu, bukan nak duit apa, dia tidak perlu belanja apa, dia tak perlu duit apa dia. Dia beri duit ada, dia tak perlu pun duit tu. Macam mana satu orang yang tak faham Allah Ta'ala ni, saya pun yang tak faham juga saya pun. Allah Ta'ala beri duit, Allah Ta'ala tak perlu. Dia buat kita perlu pada duit, dia buat kita memerlukan duit. Tapi Allah Ta'ala tak perlu duit, dia yang buat kita perlu duit ya. Allah Ta'ala tak perlu transport pun, tak perlu kereta, Lamborghini ke apa, tak perlu lah ke dia. Awak nak offer emas ke dia ke apa, dia yang bagi ke orang ada emas tu. Tetapi awak nak tebus emas tu dengan dia, tak boleh, sebab dia tidak perlu. Lagipun di akhirat kelak, awak nak tak boleh guna dah benda ni. Emas tu sendiri sudah tidak ada dah, hancur dah di dunia dulu dengan kiamat tu. Tapi mereka tu ingin nak tebus dengan emas terbanyak tu. Mana sekiranya manusia ni ada harta penuh bumi emas, wa mithlahu ma'ahu, dan seumpamanya lagi bersamanya, liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah, maka dia akan minta tebus diri mereka dengan harta tadi daripada azab pada hari kiamat. Ma tuqabbila minhum, tidaklah akan diterima daripada mereka tebusan tadi. Walahum azabun ali, bagi mereka nya azab yang pedih. Allah Ta'ala tidak perlu apa-apa dengan makhluk. Sekarang ni dia perlu, dia nak kita buatnya satu perkara ya, minta ampun dosa atas ibadat ke atas dosa yang kita buat, sama ada kita lalai ibadat kita ke atau berdosa apa-apa ke, maka Allah Ta'ala nak kita ni minta maaf ya, taubat. Taubat mana azam tak nak buat, maka diajar oleh penunggu kubur kena semaya sunat taubat. Dia pula reka ibadat baru dan nak taubat, mana lebih besar daripada sunat taubat dia kata. Dan sunat taubat mana hadisnya? Hadis pun tak ada, dia reka pula satu-satu. Sebelum pada ni solat hajat, bila awak ada hajat, minta dengan Allah. Allah dengar tak? Dengar. Tahu tak ada nanti? Tahu. Habis kenapa tak nak minta diri? Kenapa nak reka, nak semaya sunat apa semua ni? Sedangkan Tuhan tak ajar apa? Tak boleh. Tak Tidak seperti yang dia kehendaki. Apa dia? Tidak seperti yang dia kehendaki. Ada dia tak puas hati. Dia tak puas hati. Nabi kata, selawatlah kamu pada aku, nescaya aku nescaya dapat syafaat daripada aku. Selawat mana minta doa pada Allah. Selawat ni mana minta doa pada Allah untuk Nabi. Minta doa apa? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah atih Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'athul maqama mahmud alladhi wa'adda innaka la tuflihul mi'ad. Kan? Ya, rekan-rekannya Allah ya Tuhanku, berilah syafaat kepada Nabi kami seperti mana yang kamu janjikan. Bermakna nak syafaat ni tak boleh lagi. Is it? Kau boleh dah?
Tak boleh lagi lah pasal tu suruh baca doa tu. Dia orang tak faham apa dia orang baca, Ustaz. Dia simple, apa, bahasa yang simple kan. Kalau kita ni adanya simple English lah. Simple English lah eh? Baca pada Nabi doa lepas azan tu. Nabi kata, siapa dia baca doa ni pada aku, akan beri kepada dia syafaat. Maknanya apa? Wahai Tuhan, berilah syafaat aku kepada Nabi. Berilah pada aku syafaat supaya dan Nabi itu yang berinya pada kita. Jadi syafaat tu Nabi yang ambil syafaat tu. Syafaat yang boleh pada kita ni Allah Ta'ala kirim pada Nabi. Nabi lah beri pada kita. Kita kena minta sendiri. Kita minta syafaat dengan Allah Ta'ala ya. Dengan kita baca Allah Rabbah hadin da'watit tamah tu, kita minta syafaat untuk diri kita. Dan kirimlah syafaat tu pada Nabi. Nabi tak, syafaat tu kita pun tak boleh lagi, Nabi pun tak boleh lagi. See? Maka selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat beri, ya Allah, berilah satu rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Bila kita doa, apa dapat? Rahmat tu dapat ke kita nya. Kita minta rahmat pada orang, balasannya ialah rahmat tu beri pada kita. Siapa dia beri? Allah Ta'ala yang beri, bukan Nabi yang beri. Yang sekarang berlakunya Nabi tu beri. Minta rahmat tu dengan Nabi, minta syafaat tu dengan Nabi. Allah. Kita kata satu campur satu, jawapan dia dua. Lepas tu, satu campur satu jawapan berapa? Tiga, dia kata. Macam mana nak kira ni? Kita pula balik. Satu campur satu berapa? Kita tunjuk dua. Kita pun buang tangan. Satu campur satu berapa? Tiga, dia jawab. Awak nak jajar macam mana lagi? Otak sudah biar dah ni. Macam nak ajar macam mana lagi? Kita pun fa'anna tusrafun, bagaimana? Tuan tanya, macam mana mereka boleh terpesong ni? Kita pun heran macam mana dia terpesong ni. Benda mudah-mudah ya. Kita minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala beri syafaat tu pada Nabi, supaya Nabi tu akan bagi pada kita. Bermakna kita minta doa tu, minta syafaat dengan Allah setiap kali azan tu. Maka Nabi kata, tak apalah aku yang bagi azan syafaat tu. Sebab tu ayat Quran, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Siapa kau boleh beri syafaat melainkan dengan izinku. Nabi boleh beri ke? Tak boleh. Pasal apa Nabi tak boleh? Pasal Nabi itu bukan Tuhan, memiliki kuasa sebahagian Tuhan pun tak ada. See? Mari dekat sikit. Ni, mari dekat sikit. Orang nak duduk dah. Tak pernah laku. Awak lah kena alih pergi lorong kau nak lalu. Syah. Syah mari pada. Syah mari ke depan. Mari ke depan. Allah. Jangan malu. Gelap. Gelap tu pasal lampu sebiji tu mati tak berapa hari dah. Oh, ada engineer kau mana? Engineer mana tahu. Orang bagi gigi je benda ni. Kau tak kenal. Syah juga. Syah juga lah. Tak apalah. Syak pasal. Jadi wasilah tadi. Dah. Wasilah tadi tu jadi keliru. Maka Tuhan kata ma tuqabbila minhum, tidak sekali-kali akan diterima daripada mereka tebusan itu. Walahum azabun alim, bagi mereka tu azab yang pedih. Yuridu, mereka ingin sangat ayakhruju minan nar, supaya mereka boleh keluar daripada api bila masuk sesok. Wa ma hum, dan tidak adalah lagi bagi mereka bi kharijina minha, ada peluang boleh keluar daripada neraka.
Walahum azabun muqim, bagi mereka yang azab yang berkekalan. Azab yang berkekalan. Mereka kata fa'tarafna bi dhunubina. Mereka kata kami mengakui dosa-dosa yang kami buat. Tujuan mengakunya fahal ila khurujin min sabil. Bolehkah kami ada satu jalan untuk keluar daripada neraka ni? Ayat lain tu doa mereka dalam neraka. Mengaku dengan Allah dosa buat. Maka dia bertanya, fahal ila khurujin min sabil? Tidak adakah jalan kami keluar daripada neraka ni? Wasariquna wasariqu 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 wasariqatu. Pencuri-pencuri lelaki dan pencuri-pencuri perempuan. Faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan-tangan kedua-duanya. Tangan keduanya, yaitu tangan, kalau pencuri itu perempuan, potong tangan perempuan. Kalau pencuri itu lelaki, potong tangan pencuri lelaki itu. Jazaa'an bima kasaba, balasan terhadap kedua mereka berdua lakukan. Nakalan, sebagai suatu siksaan minallah, daripada Allah. Wallahu azizun hakim, dan Allah Ta'ala itu maha gagah perkasa lagi amat bijaksana. Jadi ini ialah hukum hudud. Hukum hudud ni, mencuri. Siapa dia mencuri, lelaki, pencuri perempuan, potong tangan. Tapi syarat nak potong tu banyak lagi. Kalau buka rumah Hawa, duit pula di atas meja, itu pula terbuka. Gate pun buka juga. Duitnya ada atas meja, dan duit tu nampak daripada tembok luar. Dia pun masuk curi. Hukum hudud tak kena tangan dia. Rasa awak tak jaga harta awak. Kau tak jaga. Orang tu tak nak curi pun, dia tengok duit ada, keinginan nak curi jadi. Orang yang akidah lemah, dah timbul akhirnya nak curi. Dia tidak nak curi pun, tapi benda tu terdedah. Atau satu orang yang miskin, dia curi, dia mencuri, maka kena tanya, bila cek-cek saya tanya, kerana dia mencuri kerana lapar, buat kek. Malah jiran tu pula kena cap. Awak tak tanya dia lapar, awak tak tolong dia, sudah. Atau nanti Pak Wudhu. Agak curi dia kuat. Tak benar tu. Tak benar tu. Faman taba, barang siapa yang bertaubat, min ba'di zulmihi, selepas dia buat zalim pada diri dia sendiri, mencuri tadi, wa aslaha, dan memperbaiki, fa innallaha tawwabun alaih, maka Allah Ta'ala menerima taubat katanya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengampun lagi amat belas kasihan. Ini bagi orang yang tak kena tangkap mencuri lah. Kalau dan kena tangkap, sorry mori, kena cak, tak boleh. Sebelum kena tangkap tu boleh taubat apa beres tu. Sebelum kena tangkap, dah kena tangkap, sorry. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah Ta'ala lah miliknya sajalah kekuasaan langit dan bumi. Yu'adzibu man yasha, Allah Ta'ala boleh mengazabkan sesiapa yang Allah kehendaki, sesiapa yang Allah Ta'ala pilih. Kehendaki mana pilih? Allah Ta'ala boleh mengazabkan sesiapa yang Allah pilih. Wa yaghfiru liman yasha, Allah Ta'ala boleh mengampunkan bagi sesiapa yang Allah Ta'ala pilih. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Ta'ala segala sesuatu yang lain maha berkuasa juga lagi. Nak azab pun boleh, nak ampun pun boleh,
Tapi Allah Ta'ala ada kuasa yang lain lagi, iaitu nak beri hidayah, nak beri rahmat dan sebagainya. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. Janganlah buat kamu bersedih terhadap ada orang yang bersegera kepada kekufuran. Minal ladzina qalu amanna, daripada orang-orang yang berkata mereka telah beriman, bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Malah tadi habis joget. Dia mengaku dia beriman. Tuhan kata apa di sini? Janganlah kamu wala yahzunka alladzina yusari'una fil kufr. Janganlah menjadikan kamu terhadap orang-orang yang bersegera kepada kekufuran. Dia suka buat kufur ni. Ada orang tanya saya tadi, macam mana dalil maulud ni tak boleh buat syirik dalam maulud. Awak nak tahu ke syirik dalam maulud? Tak? Syirik dalam buat maulud, tahu? Do anyone wanted to know? Yes. Huh? Okay, you make sure dia jaga bangun. Jaga kamera. Main dekat kamera. Saya bangun, awak kat. Awak gerak. Okay. Tengok . Saya sekarang ni duduk dalam kelas. Tiba-tiba saya bangun. Lalu saya pun berkata, selamat datang kekasih pujaan aku, Nabi Muhammad. Awak nak kata apa saya ni? Lepas ngajar ni, tengah ngajar ni. Selamat datang Nabi, kasihku, Nabi Muhammad. Gila dah lah dah. Tak puas hati dengan kata tu. Selamat datang datuk kepada dua pemuda. Kekasih pujaan aku, datuk kepada dua pemuda, iaitu Sayyidina Hussein, Sayyidina Hasan. Bangun diri ni. Lepas tu selamat datang kekasih kepada, selamat datang kekasihku, datuk kepada Sayyidina Hussein. Awaknya berjalan berlarak tepi jalan. Jadi kalau saya yang bangun diri ni, awak kata gila. Yang berlarak tengah jalan tu apa dia? Bengong. Dua kali gila. Ini berpuluh. Mana gila yang lompat-lompat lah pula. Tak? Saya terjemah Pak Arak. Pasal ni Melayu, terjemah Arak. Dengar hujah mudah ya, hujah. Iaitu marhaba ya nura aini, selamat datang kasih hujah aku, Nabi Muhammad. Panggil tu. Mati dah tu. Mana menyeru pada orang mati tu kufur. Bangun sambut tu pula, perbuatan tu kufur pula. Allahu Rabbi. Benda tu memang mereka menyembah berhala adalah bid'ah. Buat menyembah tu sendiri kufur. Allah. Mata saya baca lah, lain tak payah dah lagi. Ni pun berat dah ni. Allah. Marhaban ya nura aini. Saya baca mula-mula kepada cucu kepada Tok Nali. Kawan saya, cucu Tok Nali. Dia duduk di Mekah 30 tahun. Saya nama dia Ayah Leh, Haji Saleh. Ayah Leh ni orang duduk di Mekah 30 tahun. Saya tak tafsir, Ayah Leh tafsir. Apa saya kata ni? Marhaba ya nur aini. Cakap betul Ayah Leh. Cakap betul. Dia kata selamat datang kekasih pujaan aku. Siapa dia? Nabi Muhammad. Marhaban jadar ain, selamat datang datuk kepada dua pemuda Sayyidina Hussein. Awak buka teks dia pun dia tulis gitu. Maksud dia, it is being written and you can see and it is in front of you and yet you don't know the truth. Pasal apa? Tuhan tutup mata, kunci mata. Lepas tu kita baca pada dia, Tuhan kunci telinga. Qatamallahu ala qulubihim, mati, wa ala sam'ihim, pendengaran, wa ala absarihim, mata, ghishawah, buta semua sekali, wa lahum azabun azim. Ayah tak? Lepas tu dia nak beritahu mereka agama tu kafir dah juga. Am lahum syuraka'u syar'u lahu minad din, syar'u lakum minad din.
apakah ada bagi mereka tutup guru syara'u lakum ya syara'u lakum yang buat syariat untuk kamu minad din daripada agama malam ya'zam bihillah yang Allah Taala tak pernah beri izin. Siapa dia mulut tu? Dia pun mengaku dia reka. Astaghfirullahalazim. Belum kelima. Allah. Dia mengaku dia reka. Mana saya buat syirik, tak apalah, asal kau boleh masuk surga. Gitu ni. No, dia mesti meaningnya tak apalah saya buat syirik ni kerana saya nak masuk surga. Allah, tak masuk akal rasa. Dah. Apa dia kata kau? Ada kata kau dah. Awak semua apa kalau tak boleh akan kata gini apa lah. Apa salahnya? Apa salahnya? Tak salah, ngakak kekak je. Yeah, that's what they say. Ya, dia kata tak apa kita buat ni, memanglah Nabi tak ajar, tapi kami suka buat ni. Dia kata gitu lah. Oh, tak tahu tak mana tadi kita collect 275,000. And yet selepas mai ajak kita collect another 100,000 pula. Tu dia. Nak lagi. Bal matta'tu haulahi aba'uhum. Bahkan mereka kufur tu kerana Allah Taala telah beri kesenangan pada mereka dan tuk guru mereka. Tu ayat dia. Dia tak belajar, tak tahu. Okay, one day kita bawa mari satu isu. Lepas tu saya jawab dengan ayat Quran, ayat ni. Bantu? That's a good one. I like it. That's a good one. But you give me the question in advance. Why sebelum pada tu lah. Okay. Dah banyak soalan tu. Dah pasal kita banyak ayat kan, dan nak ambil ayat yang the best choice untuk buku. Okay? Yes. Ini soalan terbuka bang apa? Buat soalan bocor. Kesian tak ada apa? Kebodohan yang dibuat ni kerana tak nak belajar Quran ni. Ayat ni malam ni saja hari ni berapa kali ni cerita ni. Cerita tolak Quran ni. Yahudi tolak Taurat, ni dah. Kristian tolak Injil, ni dah. Bapak kita, orang Islam tolak Quran ni, ni juga. Serupa ya. Ayat tadi kita baca sikit lah. Ayat tadi yang dia baca kerana ayat petang tadi. Awak tak mari, tak apalah saya betul baca. Ayat tadi. Alah, don't ask question because you were not here. Tadi ayat ni yang dibaca tadi ayat mana tadi? 12. Ayat 12 kan? Ayat 12 kan? Dah ayat 15. Ya ahlul kitab, wahai ahli kitab, iaitu orang-orang yang tak terima kitab Taurat. Dia panggil ahli kitab. Dia tak ikut syariat yang dikeluarkan oleh Allah Taala dan kitab Taurat atau kitab Zabur. Juga kepada orang yang diberi kitab Injil, tak pakai kitab Injil, pakai buah tok guru dia. Maka kalau Quran ni tak terima dan buat syirik juga, dia panggil orang yang terima Quran ni juga dia panggil ahli kitab juga. Mana boleh ya ayyuhallazina amanu dia tolak kitab. Dia panggil ahli kitab dah. Orang-orang yang telah diberi kitab dia tak terima. Ada syirik dia buat. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Qad ja'akum, telah datang, benar-benar telah datang kepada kamu rusuluna, rasul kami, yubayyinu lakum, yang menghuraikan sejelas-jelasnya kepada kamu agama kamu kathiran, banyak daripada kamu banyak mimma kuntum tukhfu
Tapi kamu pula kathiran, kamu pula banyak, kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Banyak di antara dia daripada kitab-kitab tu kamu sembunyikan. Tu. Wa ya'fu an kathir. Kamu kalau dari segi bahasa ya, dari segi bahasa, dan kamu maafi akan banyak, akan daripada kebanyakannya. Itu dari segi terjemah perkataan. Apa makna maaf? Bermakna biarkan, dibiarkan, dimaafkan, dibiarkan. Bermakna kamu dan kamu biarkan kebanyakan ayat-ayat Quran tu tak ditafsir, tapi kamu tafsir hanya ayat-ayat fiqh. Ayat-ayat tauhid kamu tak tafsir, kamu tafsir ayat-ayat fiqh. Bila ayat fiqh panjang 3 hari tak selesai lagi. Bila sebut berburu misalnya, berburu dengan anjing, jala. Sehingga lupa dengan tafsir Quran. Bila mari berkenaan ambil wuduk, berjala dengan wuduk. 3 hari tak sudah hari wuduk saja. Tapi ayat-ayat tauhid macam qad ja'akum minallahi nura munirun. Sungguhnya telah datang kepada kamu daripada Allah nurun, iaitu cahaya yang dibawa oleh Nabi, wa kitabun mubin, dan kitab yang jelas nyata, iaitu Quran. Ustaz, David cerita kat kan, dari cerita cakap kat seorang Ustaz ni, you cannot do solat hajat. Tengok video Ustaz. So Ustaz tu kata, no, you still can, because it's a solat. So dia argue lah. Lepas tu David kata, do you read the Quran? Every day. So David cakap, the Quran say this lah, means you cannot do yada. So whatever yang kira David kat dia, apa yang you buat tu langgar yang Quran. Lepas tu dia cakap kat David, do you know that Quran is actually for non-Muslim, untuk orang kafir. Lepas tu David cakap kat dia, I think you are beyond stupidity and out of human mind. So David cakap lah, if you say Quran is not for Muslim, why do you read Quran every day? Go and read Bible. Lepas tu kan David kata dia naik gila tau. Dia jerit Allah kuat-kuat. Lepas tu dia baca kursi kat David. Dia kata David ni ada jin dengan hantu lah. Lepas tu David baca surah jin dekat dia. Dia bengah. And then dia pulang dekat camp Malawi tu. And that guy is from Malaysia. Wah. Dia kononnya nak join David sekali lah, tapi kat Kristian dekat Malawi. Tapi dia macam salah. David kata stop teaching. Dia kata David baru masuk Islam, you don't know anything. Dia kata you stop teaching, you don't know about Quran, shut up. Terus gaduh-gaduh. Okay. Dia tak jumpa Zulenggo. Dia tak jumpa Zulenggo. Dia jumpa Zulenggo masak Dia tak faham, saya pun tak faham. Ya saja. Okey dah, kita sambung. Jadi ayat tadi, sambung tadi. Ayat berapa tadi? Sebelum hari kita berhenti tadi. 40 ayat ke-41. Ayat ke-41. Ayat ke-41 ni. Allah, panjang ni sekarang muka surat. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri. Jangan menduka citakan kamu kerana orang-orang yang bersegera kepada kekufuran. Dia suka buat kufur. Minal ladzina qalu, daripada orang-orang yang berkata, amanna, kami beriman, bi afwahihim, dengan mulut saja, dengan mulut-mulut mereka. Walam tu'min, dan belum lagi dia tu beriman qulubuhum, pada hati-hati mereka. Wa minal ladzina hadu, dan daripada orang-orang yang Yahudi, sama'una lil kadhib, mereka suka dengan orang-orang yang pendusta.
ni pun support kita, itu juga tak. Kita dengar, suka dengar bagi pendusta-pendusta. Dia dusta, dia kata ibadat ni Tuhan nak beri pahala. Ayat Quran, dalil tak ada. Dia kata tunggu dia beritahu gini. Dia dusta di tengah-tengah. Lepas tu orang ramai pula percaya kepada pendusta ni pula. Terang-terang pula. Yahudinya sama'un. Mereka sendiri memperdengarkan. Mendengar. Orang-orang Yahudi itu mendengar, suka dengar lil kadhib, bagi orang-orang, bagi pembohong-pembohong. Sama'un, mereka suka mendengar liqaumin akhirin, bagi kaumnya lain. Maka pembohong pun dia dengar, kita cerita orang lain pun dia dengar. Lam ya'tuka, belum datang pada kamu, belum datang lagi pada kamu dia. Yuharrifunal kalimah, mereka mengubah kalimah-kalimah, iaitu perkataan Allah Ta'ala tu, kalimah Allah tu min ba'di maudhihi, daripada setelah mereka, daripada tempatnya. Ayat Quran ni mana gini, mana dia? Macam tadi al-wasilah tadi. Al-wasilah tadi maknanya ialah ikut Quran dan hadis. Dia pergi tafsir ikut perantaraan Nabi. Memanglah Nabi yang mengajar, kira-kira perantaraan Allah, kira-kira, tetapi bukan perantaraan yang dia faham. Nabi lah yang mengajar kita, iaitu Quran tu melalui perantaraan Nabi lah kita dapat ni. Iaitu okey lah, tak ada masalah lah tu. Tapi dia kata no. Kita boleh tawassul. Jadi wasilah tu benar tawassul. Ayat dia pula belik ni. Untuk jawab yang ni, awak kena buka surah Ali Imran ayat ke-79 dengan 80. Takut dia ni, takut awak keliru juga kan. Ayat 79-80, iaitu 79-80 surah Ali Imran. Buka sekejap. Pasal wasilah tadi. Maka li basharin, tidak patut bagi satu orang lelaki an yu'tiyahullahu kitab, yang Allah Ta'ala telah beri kepada dia kitab Quran, wal hukma, dan kefahaman agama, wal nubuwah, dan latih dia jadi nabi pula dah dia. Thumma yaqulu linnas, kemudian dia kata bagi manusia semua, kunu ibadalli, kamu jadilah hamba-hambaku, min dunillah, untuk menghampirkan diri kamu kepada Allah. Selain daripada Allah, tafsirnya surah Zumar ayat 3. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Itu ayat tu. Min dunillah. Untuk ayat 3 pula sini. Iaitu dengan tujuan merapatkan diri kamu kepada Allah. Kamu buatlah aku ni sebagai perantaraan kamu. Itulah. Walakin, akan tetapi, kunu, kamu jadilah Rabbaniyina, hamba-hamba kamu, hamba-hamba Allah, dengan tujuan nak rapat diri pada Allah. Kamu jadi orang yang rapat pada Allah Ta'ala saja. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab, dengan sebab kamu dulu mengajar kitab Quran ni pada manusia. Wa bima kuntum tadrusun, dan dengan sebab kamu dulunya belajar kitab ni daripada Jibril. Tok guru pula tu juga. Dia belajar dulu, dia mengajar kitab tafsir, dia sendiri belajar kitab ni daripada orang lain. Dia ada sanad tafsir juga. Lepas tu ayat 80. Wala ya'murakum, dan tidaklah patut dia tu menyuruh kamu antattakhidul malaikah, untuk kamu mengambil para malaikat, wan nabiyina, dan para nabi, arbaba, sebagai perantaraan. Dalam tafsir banyak-banyak dia kata sebagai Tuhan. Dia perantaraan. Ada setengah arbaban itu berhala. Payah. Bila Quran ni ditafsir oleh orang yang tidak ahli dia, itulah jadinya. Kita pun jadi confused baca. Tak. Quran tafsir dia tulis situ, Quran berkata Tuhan.
Harbaan tu perantaraan lah. Perantaraan. Ayamurukum bil kufr, patutkah dia suruh kamu jadi kufur? Ba'da iz antum muslimun, lepas dia ajar kamu jadi orang Islam. Tak pernah sabar lah dah. Jadi ayat wasilah tadi, ayat 35 Al-Maidah tu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, ittaqullah, takutlah kamu pada Allah, jaga hukum. Wabtaghu, dan carilah ilaihi kepadanya al-wasilata, iaitu jalan. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah kamu pada jalannya, la'allakum tuflihun, mudah supaya kamu ni dapat kemenangan. Jadi al-wasilah situ bukan perantaraan, pasal dalil ni. Dalil banyak mari ni. Nah. Iaitu wasilah sini, jalan situ ialah jalan yang Nabi ajar. Jalannya Nabi ajar. Apa jalannya? Quran dan hadis. Oh, dia orang tafsir wasilah ni perantaraan. Dia tafsir perantaraan, dia tafsir. Awak bila berdepan dengan pokok ni, dia akan jawab soalan ni. Dia jawab kata gitu. Lepas tu dia wasilah dengan Nabi. Dia berwasilah dengan Nabi. Husin. Ha? Masih ada Husin. Sana usir, sana asir, itu satu hal lah. Oleh Nabi Muhammad sendiri. Jadi Tuhan kata tadi, dia tidak akan suruh kamu mengambil para-para mereka dan para-para nabi. Arbaba, perantaraan. Bermakna wali-wali, kapok, rendah pada nabi. Dah. Facebook dah. Redundant already. If they know the word redundant lah. Jadi sini balik pada cerita-kitanya, orang Yahudi itu sama'una lil kadhib, sangat suka mendengar kata-kata orang-orang pada pembohong. Sama'una lil qaumil akhir, dan sangat suka dengar kaum yang lain yang juga jenis pembohong. Lam ya'tuka, dia sendiri belum datang pada kamu nak tanya apa-apa. Tak datang pun, jumpa nak tanya apa-apa tak datang pun. Macam kita juga lah. Dia duk kata gini, dia ada datang tanya kita. Tak ada. Yang kamu kata dia, yang dia tahu kita nak kata ni. Dia ada mari tanya kita. Tak ada. Iaitu yuharrifunal kalimah. Mereka menukar, mereka mengubah perkataan tu, kalimah mim ba'di mawadhihi, daripada tempatnya. Sebab itulah Quran ni tidak boleh ditulis dengan bahasa selain daripada Quran. Tafsir itu, bila buat Quran tafsir, mesti tulis yang Arabnya tu, yang ori Arab tu kena tulis. Begitu jadi berlaku kepada kitab Injil. Dia kata when I go, he will come. Kitab Bible. Bila saya pergi, dia akan mari. And he is the surveyor. Bila tanya Kristian siapa dia surveyor tu, dia kata Jesus Christ. Are you English? Are you understanding your own English? When I go, he will come, and he is the surveyor, penyelamat. Lepas bila tanya Kristian, what does it mean? Who is the surveyor? Jesus Christ. So kita tanya dia, are you English? Dia kata yes. Are you talking rubbish? No. This is rubbish. You say when I go, Jesus said, when I go, he will come. And if he is the surveyor, and when we ask them, who is the surveyor? They say, Jesus Christ. No, this is English. That means the surveyor must be somebody else. Is it? No. 1 campur 1, 3. Juga bengong juga tu Kristian ya. Jadi surveyornya dalam bahasanya ialah, maknanya ialah penyelamat tu ialah Ahmad. Yang akan datang tu ismuhu Ahmad, namanya Ahmad.
Jadi bila dia terjemuh nama tu, jadi nama Nabi itu tak ada, jadi penyelamat. Jadi Ahmad tu sudah tak ada lah. Dia sembunyi kan. Ni ayat dia. Ni. Yuharrifunal kalimah. Mereka menukar, mengubah kalimah Allah Taala tadi min ba'di maudhihi, daripada tempatnya. Macam juga al-wasilah tadi, gitu juga. Wasilah tu pokok tasawuf. Pokok Habib. Ni ayat ni. Dia yang mengaku, dia yang kata ayat mula-mula atas tu. Qalu, mereka kata, ni dan ayat ini dengar balik ya ayyuhar rasul, wahai rasul, la yahzunka alladhina yusari'una al-kufr fil kufri. Janganlah menduka cita kamu kepada orang-orang yang bersegera kepada kufur. Bagi kufur ni cukup minat. Orang Kelantan kata brehi. Orang Kelantan kata brehi. Orang Melayu kata, orang Malaysia kata minat. Saya Brahi sexual in need. Payah nak jawab. Nah, so mana dia suka, dia kata dengan mulut dia. Dia katanya iaitu minal ladzina, daripada orang-orang yang qalu, yang berkata amanna, dia beriman. Bi afwahihim, dengan mulut dia saja beriman. Walam tu'min, dan dia tidak beriman, belum beriman qulubuhum, hati-hati mereka tak beriman. Wa minal, ada di antara mereka yang minal ladzina hadu, orang-orang yang Yahudi, sama'una lil kadhib, dia suka mendengar perkataan pembohong. Sama'un, mereka mendengar liqaumin akhir, nama qaumin akhirin, daripada kaum yang lain. Lam ya'tuka, dia tak datang pun untuk tanya apa-apa pada kamu. Yuharrifunal kalimah, mereka mengubah kalimah-kalimah Allah Ta'ala tu min ba'di maudhihi, daripada tempatnya. Yaqulun, dan mereka mendakwa lagi, in utitum hadha, jika kamu beri ini kitab, fakhudhuhu, maka ambillah dia. Wa illam, tapi jika tidak, dan jika tidak, wa illam, dan jika tidak, tu'tauhu, jika tidak diberi, fahdharu, maka kamu berhati-hati. Kalau dia beri, ambil saja, jangan baca. Kalau dia ajar apa-apa, berhati-hati, jangan terima cepat-cepat ajaran dia. Ada popok ni pergi belajar di Saudi. Popok ni, popok pondok ada, popok tarikat ada yang pergi belajar di Saudi, di Madinah, nak dapat CJ tu kan, scholarship macam-macam di Madinah. Urusan pergi tu baik-baik, kita dapat CJ dia. Ajaran dia jangan tu, dia sesat tu, Wahabi tu. Oh, dia pesan sebelum pergi, dia pesan. Balik tu modal tu, dan saya jumpa seorang mengajar di Kias, bertumbuk dengan saya di Geripeng berkenaan selawat sifat atas masjid lepas main jemaah. Sudah dia main jemaah tu, saya pergi hatuk lutut saya dengan lutut dia kom depan. Kata ustaz lah, itu selawat, ini selawat. Ustaz kajar. Kalau masjid sudah sembahyang jemaah, penuh lagi orang. No, itu serius. Berlaku dah. Bertanya, oh dia kata tak apa ustaz. Saya mengajar tafsir Quran. Ustaznya belajar di mana? Dia kata belajar di mana? Tafsir Quran habis ke tak ni? Banyak terang-terang depan-depan ni, depan dalam masjid. Dia tampar selawat sifat di tiang masjid. Kata saya tanya, kalau kita ni kita tengok daging babi letak dalam masjid, apa patut kita buat? Kata kena buat. Jadi saya mari nak tegur, ada daging babi satu dia letak di tiang. Apa dia? Tu selawat sifat tu.
Oh, saya kata terang-terang. Imam dia pun ada, dua imam di sebelah ni. Tok Imam semaya tu dia, iaitu satu doktor di Kiah. Kata nanti kita bertemu di Kota Bekantan sama-sama. Tak jumpa lagi ni. Dia kata selawat syifa tu boleh. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi. Wahai Tuhan, dengan berkat selawat dengan nabimu, hendaklah kamu sembuh segala penyakit hati aku. Ini perkataan ni kufur. Dia kata apa? Dia kata tidak tu furuk saja, cabai-cabai agama. No, this is akidah. Tak tahu yang mana akidah, yang mana furuk, yang mana cabai-cabai, tak berti. Karena dipesan oleh guru karut dia bahawa saya belajar di Madinah ni, jangan dengar apa-apa tu, kena ambil sijil aja. Lepas tu, He still there. no, then what you said to him when he said, Awak tak ada dalil, awak jangan cakap bohong, saya kata. Saya bawa surah Al-Nisa, I don't remember. Kalau awak tak boleh keluar zalil, awak kufur. Saya baca ayat surah Al-Nisa, ada satu, tak lupa ada nama ayat. and then, Dia kata apa? Ustaz jangan ganggu majlis orang. memang selalu kena, saya kata macam tu. Saya kata, ni masjid ni. Majlis saya masjid. Ni sembahyang Jumaat pula. Dia bangun lari. Kata imam, tak imamnya sekali. Oh, you should call them back. I need not have to. Because they have run away already. They will come back. No, one day You go. we'll meet again. Don't worry. Oh, yes. Don't worry. Punch. Wa man yuridillah. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, iaitu barang siapa yang Allah Ta'ala pilih. Wa man yuridillah, barang siapa yang Allah Ta'ala pilih, kehendaki ya pilih. Fitnatahu, Allah Ta'ala akan menyesatkan dia. Falan tamliku lahu minallahi syai'a, maka kamu sekali-kali tidak mampu untuk tolong dia daripada Allah, iaitu daripada azab Allah sedikit pun lagi. Kalau Allah Ta'ala buat keputusan nak menyesatkan siapa-siapa, nobody can help you. So, kalau Allah Ta'ala beri hidayah pada siapa-siapa, tidak ada lagi siapa-siapa boleh menyesatkan kamu. Tak ada. Wa ma yudillah, barang siapa yang disesatkan Allah, fa ma lahu min had, tidak ada siapa lagi boleh beri hidayah. Tak ada. Surah tu juga, surah Zumar juga. Sebab tu surah Zumar ni kena hafalah. Waktu isi kandung toko situ. Sebab tu orang-orang Kristian yang David, macam David yang di Europe tu, dengar surah ni begitu tertarik. Bila saya baca ayat yang sama di Malaysia, saya kena halau 7 buah masjid. Yang pokok Kristian kita baca masuk Islam, kita baca di sama-sama kita orang Islam, saya kena halau keluar. Something is definitely wrong somewhere. Allahu Akbar. Ulaika, orang-orang yang ada sifat seperti ini, alladzi lam yuridillah, orang-orang yang tidak Allah Ta'ala pilih, an yutahhira qulubahum, untuk Allah Ta'ala membersihkan hati-hati mereka daripada syirik, kufur pada Allah. Lahum, bagi mereka di dunia ini, fid dunia, bagi mereka di dunia ini, lahum fid dunya khizyun, bagi mereka kehidupan di dunia ini adalah kehinaan bagi mereka. Kita boleh nampak mereka tu dihina mata-mata dunia ni, dihina. Walahum fil akhirah, dan bagi mereka di akhirat kelak azabun azim, azab yang besar. Sama'una lil kadhib, mereka suka dengan orang yang akan nak masuk neraka ni, akan suka kepada pembohong-pembohong. Dia suka pembohong-pembohong. Ada satu hari itu Pokok Habib berhujah dalam satu grup. Dia masuk saya duduk sini pukul 8 pagi.
Duduk sini, tiba-tiba prok, tengok ada telegram. Saya ingatkan buat kita. Tak tengok tu. Grup lain. Dia jemput, dia masuk. Dia masuk saya. Iaitu satu orang kawan minta tolong. Pasal dia lawan Pupuk Habib tak larat. Dia tak larat nak lawan Pupuk Habib tadi. Lalu minta tolong lah Ustaz Mannya. Saya pun tengok. Saya tengok tak faham lagi mula-mula. Tapi kata-kata yang saya kenal ni tengah bela diri. Yang ni tengah duk kutuk. Apa yang dia kutuk tak tahu ni. Sehinggalah keluar satu gambar duduk dalam rumah di mana lasir tu velvet hijau semua sekali dengan lampu warna hijau. Lepas tu ada gambar tu duduk sini, duduk atas kursi, kuburnya duduk situ, gambarnya duduk sini, bunga macam-macam color atas kubur. Ada 4 orang Melayu kanan, 4-5 orang kiri gitulah. Lebih kurang 8 ke 9 orang duduk situ. Lepas tu pakai jubah hitam, kain kuning atas ni. Letak atas ni. Pakai kopiah. Saya pun tengok. Waya pun nak putus dah. Dia pun nak putus dah. Dia tu nak putus dah. Tengok gambar tu nak putus. Lalu pam dia pun nampaklah bahawasanya mereka ni Pupuk Habib. Lalu saya pun kata, siapa dia tu, orang gila mana tu duk puja kubur. Saya kata gitu. Orang gila mana tu duk puja kubur. Tiba-tiba dia punya telegram ni dalam 1 minit 6-7 telegram masuk lagi. Mana pokok dia lah. Pokok dia masuk lagi kan. Dia tulis sebagai-sebagai lah. Jadi cepat lah. 6, 7, 8 dalam 1 minit. Tak ada nak baca. Jadi saya tulis, siapa ni yang macam orang gila ni tunggu kubur ni. Saya kata gitu. Saya tulis huruf yang bubuh tanda banyak belakang tu. Ni gitu. Siapa orang gila ni tunggu puja kubur ni. Saya tulis gitu. Tiba-tiba telegram tu berhenti. Telegram tak masuk. 1 minit tu tak masuk tu. Tiba-tiba keluar balik. Tidak puja kubur, ziarah. Dia kata ziarah. Orang gila, jangan pujalah kubur. Dia minta alasan, saya minta dalil. Ustaz Man ni nampak kasar ni. Dia kata gitu, saya berkata, pembohong, berhentilah buat kerja bodoh. Dia pun minta dalil dengan saya begini. Saya tak baca dalil dia, saya kata, pembohong, jangan berhentilah tipu orang ramai. Jangan jawab soalan gila dia tu. Lalu dia tekan minta dalil. Macam mana saya nak minta dalil? Awak yang buat kerja bodoh, suruh saya pula bukti awak ni bodoh. Gitu kan, tulis gitu. Awak kena buktikan awak ni tidak bodoh, tidak gila. Baru tu. Lepas tu lari taja. Hari tu 5,000 telegram. 5,000. Nama saya je sedap lah pasal kian bawa kereta nak balik Kelantan ni biar kena jam tu dekat tu. Jadi lenguh tangan tu tulis ni. Daripada pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang. Masa kau nak balik tu 4,000 telegram dah. Sampai pukul 12 malam tu lebih kurang 5,000. Lepas tu saya kata awak ni semua ni jenis gila lah. Berhentilah puja bagai orang mati. Puja ya Tuhan yang hidup. Kalau awak nak jumpa dengan saya silakan. Saya ada di sini. Tulis di sini. Mari jumpa saya. Lepas tu saya pun keluar. Tak apa, bertemu. Kita cabut dada dia tu. Sakit hati nak. Kau duk cakap bohong Dalil baru apa dia? Kenapa kita nak bukti kerja bodoh dia ya? Apa kita nak bukti dia tak gila? Awak cuba bayangkan orang gila suruh awak bukti ke dia tidak gila.
Awak ikut saya tak mau. Siapa gila sebenarnya? Siapa gila? Jangan ikut dia. Awak kena bukti awak tu tidak. Gitu. Dia kena cakap gitu ni. Dia pokok dia ni dia sudah tak betul ni. Correct. Tak betul lah. Dia kata bunga-bunga tu berselawat pada Nabi. Allah berhentilah, gila ni berhentilah. Dia kata berhentilah. Pokok ni bunga tu lah. Dia tabur bunga tu berzikir pada si mati. Allah Rabbi ya Rabbi ya Rabbal. Kata berhentilah buat kerja bodoh ni. Dia jangan kita kata dia ni gini jangan. Dia ni sudah tak masuk akal. Jadi kita kena tanya, kita tidak boleh membuktikan dia ni sesat, tak boleh. Kita kena tanya apa yang kepercayaan dia tu kita tanya. Tak mahu percaya dia. Kenapa awak buat ni? Kenapa awak tunggu kubur ni? Kenapa awak tak ambil tangan sebelah tu awak naik tidur dengan dia dan lilik? Malam-malam gosok tangan dia tu. Gosok. Dan pasal dia siar ni secara besar-besar. Dan sekarang ni Maulid malam tadi waktu ni. Waktu tu. Okey, habis situ. Waqafaina kami teruskan ala atharihim atas jejak-jejak mereka bi Isa bin Maryam, mengikuti Nabi Isa bin Maryam, musaddiqan, yang membenarkan lima baina yadayhi min at-Taurat, yang membenarkan apa yang ada sebelum daripada Nabi Isa tadi, ialah kitab Taurat. Betul kan ni saya baca ni? Ha? 42. Sorry. Terkeliru habis dah kita. Sama'una lil kadhib. Mereka suka dengar kata-kata pembohong. Akalluna lis-suhti. Orang-orang yang banyak memakan harta haram. Betul? 300,000. Upah jadi syekh tu beratus ribu. Mereka ni tengok ni, dengar ni. Ni ayat ni awak kena buatlah, hantarlah Facebook lah Zul. Hantarlah Facebook. Saya tak ajar lagi awak ni, tapi ajarnya awak hantarlah Facebook. Mereka yang sifat ni, yang ses maya ajak ni. Ses maya ajak ni. Kalau tak payah duit dia buat tak? Tak buat. Jadi dia buat tu bohong tak? Bohong pasal tidak ada ajaran Nabi. Dia kata benda ni boleh buat. Dia bohong. Iaitu sama'una lil kadhib. Yang orang ramainya suka dengan pendusta-pendusta ini. Akaluna lis-suhti. Mereka makan harta haram. Iaitu duit itu. Jadi buat perantaraan dalam doa tu syirik pada Allah. Nah, dia beri duit kepada semaya hajat tu, nak minta nak anak kahwin apa tu, syirik pada Allah. Yang dianya ambil duit tu. Iaitu marilah kita syirik ramai-ramai. Saya buat makan lagi untuk awak. Untuk awak buat syirik ke saya beri duit, saya upah lagi ke awak, lepas tu saya buat makan lagi ke awak. Dan awak panggillah ramai-ramai supaya kita buat syirik ramai-ramai di Jumaat. Dan mereka ni ambil duit ni. Dan duit ni adalah duit haram ni. Kita dah ingat duit haram tu. Lepas tu mengajar. Dia mengajar, tak ada upah, tak main mengajar. Dalilnya mudah ya. Awak beri saja RM50 ke dia. Next week he won't come. Sorry, saya ada appointment, anak sakit. Mudah ya. Dia kata saya memang tak ambil duit. Tak apa, kita beri RM20. Next time, mari ke tidak? Tak mari. Itu dalil dia ambil upah. So, bila kita mengajar pada mereka saat ni, bila kita nak beritahu manusia ramai-ramai ni, ialah mereka ni mengajar ambil duit. Jadi duit yang dia ambil tadi adalah dalam surah Hud.
man kana yuridul hayatid dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun. Orang-orang yang sanggup tukar amal soleh dia dengan upah, Allah Ta'ala akan beri kepada dia. Surah Hud ayat 15. Allah Ta'ala beri kepada dia upah tadi, wa hum fiha la yabkhasun, dan Allah Ta'ala tidak kurang sedikit. Ulaika, orang-orang sifat seperti ini, alladzina laysa lahum fil akhirah, maka tidak ada lagi bagi orang seperti ini di akhirat kelak illa nar, neraka api ya. Wa habita ma sana'u fiha, gugur semua amalan yang mereka telah buat. Wa batilun, dan batal pula maka ya'malun, daripada ibadat yang mereka buat. Apa dia? Kalau dia sembahyang jenazah, ambil duit tu, batal pahala tu, sembahyang tu batal pula. Mana si mati tu tak salat lagi. Dan ambil duit tu adalah ambil harta haram ni. Dia bohong. Yang dia mereka pula kata, kita kena ambil duit ni pasal kita tak boleh tolak sedekah orang. Kufur nikmat. Tak boleh kufur nikmat pula. Dia dusta ni, berdusta ni. Lepas tu tiup buat air tawar pula. Holy water. Okey, sebotol RM30 sebetulnya. Di Pandai Indah a few months back, nak khatam Quran, satu sekolah hafiz Quran. Saya pergi tengok berkerik-kerik air. Kita nak sembahyang asar ni, masuk nak sembahyang asar, tiba-tiba berkerik-kerik air duduk berbaris. Baris. Air pula 500 liter punya, 500 ml. Dan budak-budak tu sudah buka tudung. Beli masuk jas. Pasal dia pecah bateri kan. Kalau dia buka tudung tak masuk cah. Ni. Lepas tu saya tanya, ni apa hal ni? Ni kita ni majlis khatam Quran, Masjid Pandai Indah. Lepas tu ni siapa-siapa nak beli boleh lah, RM30 ada, 100 pun ada. Tengok atas, dan amount of charge kita bubuh lah dah tu. Ayat Quran saja gini, kalau gini. See? Allah. Saya tak kata apa saya. Pasalnya di depan masjid tu, mimbar depan tu, di depan tu Abu Bakar, Umar, Osman, Ali pula. Allah Muhammad tu satu hal dah dulu tengah. Ada Abu Bakar. Puja. Depan di dinding tu. Besar ni gambar Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Allah, dekat-dekat jadi rasul pula sahabat Nabi pak orang ni. Sayyidina. La ilaha illallah. Macam mana nak buat? So kalau you semua duduk grumble, duduk sungguh ni, jangan jadi orang yang sungguh. Sungguh ni tak buat benda apa-apa. Jadi nak right now, nak buat ni, nak baiki ni, kita sendiri kena ada ilmu. Dan ilmu tu kita kena belajar daripada Quran, tauhid ni. Lepas tu habis, kita akan bawa Ustaz Adil pula lagi. Saya mengajar pada, orang lain ajar pada. Nah, Adil. Pasal Adil tu 6 kitab tu. So once we duduk kat sana, pindah kat pusat tu, maka kita tetapkan hari Ahad ke, hari yang saya tak ada sini, Sabtu Ahad tu, kita panggil Ustaz Adil mari ngajar. Boleh ke awak mari 2 hari? Boleh. Mana hari Sabtu Ahad tu saya ngajar, hari Sabtu Ahad the next week, the following week tu dia mengajar. So we have to make collection so that we can pay for their transport lagi kan. Ustaz ni anak saya lah, senang. Dia aja tak ada duit, kita bayar, bukan bayar dia, kita ajak dia mari. Dia tak minta duit apa, dia mengajar for free. Tetapi dia ni satu orang yang sibuk sangat. Jadi kalau dia mari dengan kereta, lambat sampai, dia nak mengajar budak pula. Dan dia tak suka saya, dia ayam daging sikit lah. Ayam daging sikit lah. Jadi tak apalah, tak faham pun. Jadi kalau awak nak compare saya dengan dia, tak boleh lah. Walaupun dia anak saya, dia tidak boleh lah macam saya. Jadi awak jangan expect saya dia support saya, pasal he is another person, you know? It's another person. Jadi
Kita beli tiket kapal terbang kat dia, kita berkata, Ustaz, mari, tiket sudah beli. Itu ya. Kita share buku kita, masa kat sana tu, masuk buka pintu, masuk nak belajar, bubur RM10. Sekali masuk RM10. Mari pula, bubur pula. So that we can have a fun, supaya kita boleh bantu. Lepas tu ada orang lain nak mari belajar, boleh bantu. Okay. Jadi mereka ni makan harta haram daripada harta tadi. Jangan siapa-siapa kita ni ambil duit sembahyang jenazah dengan itu. Jangan tunggu kubur ambil duit juga. Itu dia semua harta haram lah. Tunggu kubur di Kelantan sana, di brace kubur besar 1,200 satu malam tunggu. Tunggu, literally wait there. Kalau baca Quran lah. They expect you to read something. They don't pay you just to sit down. 1,200 satu malam. Jadi pecah rahsianya apabila satu orang tu dia penunggu kubur. Ayah dia mati. Jadi student saya pergi ke rumah dia, nak jumpa ayah dia kenal juga. Dia pergi tanya, mana ayahnya? Panggil pergi ke rumah lah. Dia kata ayah ni pergi rumah tu ayah, pergi ke kubur tu ayah, kerana tu ayah mati. Baru 2-3 hari. Dia pun pergi ke kubur. Tengok dia seorang diri, dia baca Quran atas kubur. Dia beris kubur besar tu lah. Beris kubur besar, it is one big graveyard lah situ. Simpang 4 bandar. Bandar tu simpang 4 tu, one corner tu kubur semua sekali. Semua berdinding belakang supaya orang tak tengok, sebab penunggu kubur ramai kalau tu. Oh ya. Dia wakaf kan? Wakaf kan? 2, 3, 4 depa satu wakaf. 2, 3, 4 depa satu wakaf. Wakaf untuk ni penunggu kubur ni lah. Memang begitu. Jadi sini kat awak satu, situ pula satu dah. Pasal banyak kan? Ini awak tunggu siapa? Saya tunggu untuk kubur ni. Awak tunggu saya kubur ni. Gitu. 1,200 per night. Jadi dia pergi tanya, kenapa tengok awak seorang baca? Allah, dia kata, Wan nama anak murid saya, Wan Aziz nama. Begini Wan, 1,200 Wan satu malam. Dia yang biasa cah orangnya. Jadi hari itu tu ayah dia mati. Jadi dia kata tak boleh lah, kalau saya suruh orang 1,200, baik saya baca sendiri lah. Oh, kalau kedekut sangat kalau bahagian dia. You know what? Ni akidahnya apa dia ni? Tunggu kubur tu masa apa tu? Takut supaya bukan akhir tu tak datang lagi. Biar kumpul dulu. Duit tu biar apa, pahala tu biar banyak dulu. Ajar talqin, ajar apa semua tu kan. Bila dah ulang-ulang acak kali tu, jadi pandai lah. Dan pahala pun banyak tu kira ni. Barulah bila berlepas balik saja baru bukan akhir mari. Ustaz, they say kalau siapa meninggal kan after dia orang talqin and whatever, ada kubur. My auntie sana will say, lepas orang terakhir keluar atau gerak dari kubur tu baru malaikat turun. Memang gitu hadisnya. Hadisnya gitulah. Satu hadis kata 3 langkah, satu hadis lagi kata 10 langkah, hadis lain kata hampir ke negara. That means bila tandam ke a short while. Dia bukan dalil pada langkah tu. Masa-masa tu jam tak ada, my friend. So Nabi pun kena beritahu dalam tempoh 3 langkah ataupun 10 langkah orang terakhir, ataupun hampir kedengaran, mari bukan akhir orang. Lepas tu Nabi sendiri yang 3 hari. So the time frame untuk bukan akhir mari itu kita boleh buat assumptionnya between selepas tanam tu dan 3 days. And the earliest should be about 4 hours. Mati tu, kau mati belakang, mandi, kapan, sudah kapan, ya orang gali tu, kubur pun sebelah, within 4-5 hours, sudah tanam. That means, bukan akhir akan mari between 5 jam sehingga 3 hari. Kalau tidak,
Kalau tidak Fir'aun tak tanya lagi lah pasal Fir'aun tak tanam lagi. Kan sudah 2,500 years already, 5,000 years already. Kan Mao Zedong pun tak tanam lagi, Lenin pun tak tanam lagi, still ini coach lagi, pakai baju everyday, make up lagi, and don't look dead pun, Marcos ke apa kan. Lepas tu macam mana dengan awak jatuh kapal yang ni, yang MH370 ni, yang tak jumpa cari ni, so mungkin tak jumpa cari, no? Ya, these are beliefs, these are stupid beliefs yang sudah ditanam dalam akidah umat Islam. So Ustaz, that means orang yang turun kubur tu, is it because they hold on to that hadis and say, Ya. then they just simply Lepas tu dia ambil advantage lah. You know 1,200 per night, it is worth waiting, no? No? Just duduk situ baca Quran, you puluh harta boleh. So you nak tunggu seorang pun boleh, you can, a group of you also can. No worry, we pay only 1,200 per night. Can be 10 of you, so 1,120 seorang. Seminggu 8,400, my friend. Untuk Bali 3,000 hari mati. Hari mati 3,000. And this duit ni dia panggil duit haram. Mereka makan harta haram. Cukuplah ni tafsir harta haram tu lama ni. Akalu nalisuhti fa in ja'uka, maka jika mereka datang kepada kamu, fahkum bainahum, maka buatlah hukum di antara kamu, au a'rid anhum, atau kamu berpaling daripada mereka. Ni Allah Ta'ala ada dalam hadis lah. Dalam hadis Nabi Yahudi ada datang jumpa Nabi untuk minta buat keputusan. Jadi Nabi, Tuhan kata kamu nak buat keputusan pun tak apa, kamu tak mahu pun tak apa. Wa in tu'rid, jika kamu berpaling anhum daripada mereka, falan yadurruka, maka tidak akan memudaratkan kamu sikit pun. Kalau Nabi tak buat keputusan, dia minta buat mengadili satu dispute lah. Jadi kalau Nabi tak adili, maka Tuhan kata tak ada dosa, nah. Wa in hakamta, jika sekiranya kamu memutuskan, fahkum bainahum bil qist, maka buatlah keputusan di antara mereka dengan adil, iaitu buat keputusan mengikut hukum syariat kita. Itu yang teradil sekali. Ataupun ikut syariat yang ori dia. Syariat yang ori dia, iaitu syariat daripada Taurat tu, yang ada yang original tu. Jadi ikut yang original tu. Innallaha yuhibbul mufsidin muqsitin, sesungguhnya Allah Ta'ala tak suka orang yang tak berlaku adil. Yuhibbul muqsitin. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai, menyayangi orang-orang yang berbuat adil. Wa kaifa yuhaqqimunaka, bagaimana mereka nak angkat kamu jadi hakim. Wa indahum, sedangkan di sisi mereka tu at-Taurah, kitab Taurat ada dah. Fiha, dalam kitab Taurat tu hukumullah, ada hukum Allah. Macam mana kamu nak buat keputusan? Sedangkan mereka tu maknanya dia tak percaya dengan kitab Taurat dia. Tu makna dia. Bagaimana kamu nak buat hukum di antara kepada mereka, sebab di kalangan mereka tu sendiri ada kitab Taurat, padanya ada hukum Allah. Thumma tawallawna min ba'di dzalika, kemudian mereka berpaling daripada yang demikian. Mereka tidak ikut Taurat tu. Jadi macam mana kamu nak buat keputusan sedangkan kitab Taurat yang mereka terima tu mereka tak nak ikut? Jadi nak suruh Nabi pula buat keputusan. Mana kalau Nabi buat keputusan, dia tidak akan ikut juga. Iaitu dia kata tentang orang zina, orang Kristian, orang Yahudi zina. Dia kata dispute-nya berkenaan zina, iaitu dua orang zina di kalangan orang Yahudi. Jadi pak mari ke Nabi, dispute ni. Maka Nabi kata, macam mana keputusan belah kamu?
kita contoh muka orang keliling. Lalu keliling bandar Madinah. Kata Abdullah bin Salam, bohong, itu bukan. Itu bukan, itu mereka tipu. Suruh dia baca kitab Taurat. Baca kitab Taurat kena hukum jam juga. Jadi Nabi buat selaksana ukur jam. Wama ulaika tidaklah orang-orang yang sifat mereka yang sifat sebenarnya bil mukminin, ingin nak beriman, nak percaya. Wallahu a'lam. Kita sambung lain kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wansurna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tutup. 23. Surah